Rahsia yang lebih dirahsiakan lagi daripada asrar ini, kan? Jadi Allah kata pada hari tersebut, yaum tublas sarair, Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan semua rahsia-rahsia yang amat rahsia dalam kehidupan manusia ini, yang dulu telah dia sembunyikan dengan penyembunyian yang amat rapi, kan? Sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan kembali, kan? Rahsia ini mendedahkannya pada hari pembalasan nanti. Kerana ini adalah untuk menjelaskan bahawa penekanannya tentang sangkaan orang-orang kafir ini, bahawa mereka boleh merencanakan rencana rahsia sebagai untuk mengadakan fitnah ke atas kaum muslimin, kaum mukminin ini, kan? Dan fitnah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan segala perancangan rahsia mereka ini adalah dalam penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah meletakkan sistem pengawasan yang amat terperinci ke atas mereka, ketika mana mereka tidak menyedarinya dalam kehidupan di dunia dulu. Dan semua ini akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pembalasan. Semua rakaman-rakaman sistem surveillance Allah Subhanahu Wa Taala ini akan dibuka kembali pada hari pembalasan, dan ini amat akan mengejutkan manusia, kan? Yang seperti yang disebut di dalam ayat yang lain, kan? Manusia akan bertempik pada hari itu, kan? Hari apakah ini, kan? Kitab apakah yang mencatat amalan ini yang tidak meninggalkan satu perkara pun, kan? Sehalus-halusnya apa yang tidak disangka oleh mereka, kan? Tidak dijangka oleh mereka akan dicatat dan di dalam kitab catatan amalan manusia ini, Illiyin dan Sijjin, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa benar-benar akan membicarakan manusia kembali di atas tiap ingatan, tiap ucapan, tiap perbuatan jahat, walau bagaimana tersembunyinya pun semua ini, kan? Bukan saja benda yang nampak, ingatan di dalam fikiran dia juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya satu keadaan yang amat besar kesan dia kepada pemikiran dan perasaan orang-orang yang dibicarakan ini, kan? Begitu juga kepada hati-hati yang hidup, dia akan mengambil berat, kan? tentang ingatan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan? Yang amat menakutkan, kan? Jadi sistem pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala amat efektif dan sistematik, kan? Yang akan memerhati setiap apa yang manusia, dan nanti akan dikeluarkan balik semuanya, kan? Tanpa hilang satu pun, kan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi dengan amat teliti, dan sistem yang menyimpan, kan, pengkalan data Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak akan rosak dan tidak akan hilang, kan? Kecuali jika dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, kan, dengan beberapa syarat, kan. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka tidak ada bagi manusia itu satu kekuatan pun, dan tidak pula seorang penolong yang dapat menyelamatkan dia, kan? Kerana di dunia dulu, kufar, golongan-golongan kufar ini, kan, merasakan bahawa mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan sehingga dapat menimpakan siksaan ke atas orang-orang yang beriman. Tapi di akhirat nanti tidak akan ada lagi kekuasaan dan kekuatan yang dapat melindungi mereka daripada kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di dunia ini kemungkinan manusia ada cara untuk melarikan diri daripada apa yang telah dia lakukan, kesalahan-kesalahan dia, melarikan diri daripada perbicaraan manusia. Tapi di hari pembalasan nanti, manusia tidak akan dapat melarikan diri dengan apa cara sekalipun, kan?
Kalau orang yang biasa dapat melepaskan dirinya, dia merasa yakin dan dia merasa tenang, tidak merasa tertekan kalau dia telah ditangkap di dunia ini. Masuk dalam perpecahan dunia, dia boleh melepaskan diri dia dengan berbagai cara, kerana ada orang yang akan membantu dia melepaskan diri dia. Tapi Allah SWT mengingatkan, di mahkamah Allah SWT di akhirat nanti, tidak ada satu kuasa, tidak ada satu cara, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melepaskan dia daripada perbicaraan Allah SWT ini. Tidak ada siapa, termasuklah teman-temannya, pengikut-pengikut dia ataupun sembahan-sembahan dia, alihah yang telah dia gantungkan pengharapan dia di dunia ini. Kalau di dunia ada pengikut-pengikut kadang-kadang yang duduk memegang jawatan di tempat tentu ke, yang boleh melepaskan orang yang mereka kagumi ke, ketua-ketua mereka, tapi di akhirat nanti Allah kata tidak ada sesiapa pun yang akan melepaskan diri. Malah semua yang telah Allah tanamkan, saksi-saksi akan menyampaikan, mengeluarkan kembali apa yang telah dilakukan oleh manusia ini, kan. Jangan mungkin lagi manusia mengharap walau sedikit pun semua ini akan berguna lagi pada hari tersebut, kan. InsyaAllah kita pun tidur di sini. Nanti kita akan masuk dalam blok yang seterusnya, yang Allah SWT kembalikan dengan sumpah. Satu lagi qasam, kan? Ayat 11 kan? Dan 12, insyaAllah kita akan tengok. So, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an